Di sebuah hospital terkenal di Malaysia, seorang juru rawat bernama Hana sedang bertugas di unit rawatan rapi, ICU. Hana sudah bekerja di sana selama 5 tahun dan sangat berpengalaman dalam menjaga pesakit yang kritikal. Walaupun begitu, dia tidak pernah bersedia untuk apa yang akan dia alami pada malam itu. Malam itu, ICU agak tenang dengan hanya beberapa pesakit saja. Hana dan rakan sekerjanya, Mira, sedang mengawasi keadaan pesakit sambil berbual-bual untuk menghilangkan rasa bosan dan mengantuk. Tiba-tiba, Hana terdengar suara halus memanggil namanya. Dia menoleh ke arah Mira, tetapi Mira tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Hana menganggap itu hanyalah perasaan atau imajinasi saja. Namun tidak lama kemudian, dia mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Hana. Hana merasa meremang dan segera bertanya kepada Mira jika dia juga mendengar sesuatu. Mira menggelengkan kepala, namun matanya menunjukkan rasa takut. Dengan perasaan ingin tahu bercampur takut, Hana memberanikan diri untuk mencari punca suara tersebut. Dia memeriksa setiap bilik di ICU, memastikan semua pesakit dalam keadaan baik dan tidak ada sesiapa yang memanggilnya. Namun, suara itu terus menghantui, seolah-olah datang dari arah yang tidak pasti. Semakin lama, suara itu menjadi semakin jelas dan menyeramkan. Hana dan Mira mulai merasa tidak selesa dan bimbang. Mereka coba menenangkan diri dengan membaca doa dan berzikir. Namun, suasana menjadi lebih menyeramkan apabila pintu salah satu bilik terbuka dengan sendirinya dan menutup dengan kuat. Setiap malam, Hana dan Mira mengalami gangguan yang sama. Mereka sering terdengar suara-suara aneh, pintu terbuka sendiri, dan barang-barang bergerak tanpa sebab. Mereka berdua mulai merasa takut untuk bertugas malam dan kerap kali merasakan kehadiran makhluk halus di sekeliling mereka. Hana dan Mira akhirnya memberanikan diri untuk berkongsi pengalaman mereka dengan seorang juru rawat senior, Kak Siti. Kak Siti mendengar dengan teliti dan memberitahu mereka bahwa ICU itu memang terkenal dengan gangguan makhluk halus. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pesakit yang meninggal dunia dengan tragis di situ dan sejak itu, gangguan sering berlaku. Atas nasihat Kak Siti, Hana dan Mira memutuskan untuk mendapatkan bantuan dari seorang ustaz untuk menghalau gangguan tersebut. Ustaz itu datang dan melakukan upacara penghalauan makhluk halus di seluruh ICU. Dia juga memberi amaran kepada mereka untuk selalu berdoa dan menjaga kebersihan rohani. Selepas upacara itu, gangguan mulai berkurangan dan akhirnya hilang sama sekali. Hana dan Mira dapat menjalankan tugas mereka dengan tenang tanpa diganggu lagi. Namun, mereka tidak akan melupakan pengalaman seram itu dan sentiasa berwaspada dengan kehadiran makhluk halus. Pengalaman ini memberi pengajaran kepada Hana dan Mira tentang pentingnya menjaga keseimbangan rohani dan fisikal ketika bekerja di hospital, terutama di tempat-tempat yang sering mengalami gangguan makhluk halus. Mereka juga belajar untuk lebih menghargai kehidupan dan kematian, serta sentiasa berdoa untuk kesejahteraan semua. Dr. Aminah adalah seorang pakar bedah yang berkhidmat di sebuah hospital kerajaan di Kuala Lumpur. Sudah hampir 10 tahun dia bertugas di situ, dan namanya terkenal karena kemahiran serta ketabahannya dalam menangani kes-kes yang sukar. Hospital itu sentiasa sibuk dengan pesakit dari berbagai latar belakang, dan Dr. Aminah sering terlibat dalam pembedahan yang panjang dan melelahkan. Pada suatu malam, Dr. Aminah dijadwalkan untuk melakukan pembedahan kecemasan. Pesakitnya seorang lelaki muda yang terlibat dalam kemalangan jalan raya dan perlu dibedah segera untuk menyelamatkan nyawanya. Pasukan pembedahan bersiap sedia, dan Dr. Aminah memulakan prosedur dengan penuh tumpuan. Semasa pembedahan berjalan, Dr. Aminah merasakan sesuatu yang ganjil. Dia melihat bayangan hitam yang bergerak di sudut matanya. Tetapi apabila dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Pada mulanya,
Dia menganggap itu hanyalah bayangannya sendiri karena keletihan. Pembedahan berlangsung selama beberapa jam, dan sepanjang masa itu, Dokter Aminah terus melihat bayangan yang sama. Bayangan itu bergerak-gerak di tepi bilik bedah, seolah-olah memerhatikannya. Dokter Aminah mula merasa tidak selesa, namun dia coba untuk tidak mengendahkannya dan terus fokus pada tugasnya. Setelah pembedahan selesai dan pesakitnya stabil, Dokter Aminah keluar dari bilik bedah dan duduk seketika untuk berehat. Dia menceritakan kepada rekan sekerjanya, juru rawat Farah, tentang bayangan yang dilihatnya. Farah, yang sudah lama bekerja di situ, kelihatan terkejut dan memberitahu Dokter Aminah bahwa dia bukanlah orang pertama yang melihat bayangan tersebut. Arah menceritakan kisah lama tentang seorang juru rawat yang pernah bertugas di hospital itu. Juru rawat tersebut, yang bernama Lina, telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu akibat komplikasi pembedahan. Selepas kematiannya, beberapa pekerja hospital mendakwa melihat bayangan hitam di bilik bedah dan kawasan sekitarnya. Mereka percaya bahwa roh Lina masih menghantui tempat itu. Tidak tenang dengan kematiannya yang tragis, Dokter. Aminah mendengar cerita itu dengan penuh minat. Namun dia masih ragu-ragu. Sebagai seorang dokter yang berpendidikan, dia sukar untuk mempercayai perkara-perkara gaib. Namun, pengalaman malam itu membuatkan dia tidak dapat menafikan apa yang dilihatnya pada malam-malam berikutnya. Dokter Aminah mula mengalami gangguan yang lebih kerap. Setiap kali dia berada di bilik bedah, dia pasti melihat bayangan hitam itu. Ada kalanya, dia merasakan seperti ada seseorang yang menyentuh bahunya atau berbisik di telinganya. Namun apabila dia berpaling, tiada sesiapa di sana. Pasukan pembedahan yang lain juga mula merasakan kehadiran yang sama. Mereka kerap kali melihat peralatan pembedahan bergerak sendiri. Pintu bilik bedah terbuka dan tertutup tanpa sebab, serta mendengar suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan. Dokter Aminah dan pasukannya memutuskan untuk mencari penyelesaian bagi masalah ini. Mereka memanggil seorang ustaz untuk mengadakan sesi ruqyah di bilik bedah tersebut. Ustaz itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berdoa agar roh Lina tenang dan tidak mengganggu mereka lagi. Selepas sesi ruqyah, gangguan mula berkurangan. Namun, Dokter Aminah masih merasa ada sesuatu yang tidak selesai. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kematian Lina dan mencari cara untuk menenangkan rohnya. Dokter Aminah menemui file perubatan Lina dan mendapati bahwa Lina meninggal dunia semasa pembedahan yang dilakukan oleh seorang pakar bedah senior yang kini sudah bersara. Terdapat beberapa kekeliruan dalam laporan pembedahan tersebut, menunjukkan kemungkinan kesilapan yang menyebabkan kematian Lina. Dokter Aminah berjumpa dengan pakar bedah tersebut, Dr. Rahman, yang kini tinggal di sebuah rumah persaraan. Dr. Rahman, yang sudah tua dan uzur, mengaku bahwa terdapat kesilapan semasa pembedahan Lina. Namun dia tidak pernah menceritakan perkara itu kepada sesiapa karena takut dengan akibatnya. Dengan bantuan Dr. Rahman, Dr. Aminah dan pasukannya mengadakan majelis tahlil dan doa selamat untuk Lina. Mereka berdoa agar roh Lina tenang dan diampunkan segala dosa. Dr. Rahman juga membuat pengakuan terbuka kepada pihak hospital dan keluarga Lina tentang kesilapannya. Selepas majelis tersebut, gangguan di bilik bedah berhenti sepenuhnya. Dokter Aminah dan pasukannya dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa takut atau terganggu. Mereka merasa lega karena dapat membantu menenangkan roh Lina dan memperbaiki kesilapan yang telah berlaku. Bilik bedah yang dulu sering diganggu kini kembali tenang. Dokter Aminah dan rekan-rekannya dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih fokus dan bersemangat. Pengalaman ini mengajar mereka tentang pentingnya tanggung jawab dan kejujuran dalam pekerjaan mereka. Mereka juga lebih menghargai kehidupan dan memahami bahwa ada perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan oleh sains semata-mata.
Kejadian ini memberi mereka kesadaran untuk sentiasa berdoa dan menjaga kebersihan rohani serta fisikal. Kisah ini memberi pengajaran kepada semua pekerja hospital tentang pentingnya bertanggung jawab dan ikhlas dalam setiap tindakan. Ia juga mengingatkan mereka tentang kehadiran alam gaib dan keperluan untuk sentiasa berwaspada serta menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Pengalaman Dr. Aminah dan rakan-rakannya akan terus menjadi peringatan kepada mereka tentang pentingnya integriti dalam bidang perubatan dan betapa berharganya setiap nyawa yang berada di tangan mereka. Hospital Sejahtera, yang terletak di tengah-tengah bandar, adalah salah satu hospital terbesar di negara ini. Ward kanak-kanak di hospital ini terkenal dengan suasananya yang ceria dan mesra, dihiasi dengan warna-warna terang dan mural kartun untuk menghiburkan pesakit muda. Namun, di sebalik keceriaan itu, tersembunyi satu kisah seram yang sering diperkatakan oleh para pekerja hospital Nurul, seorang juru rawat muda yang baru saja dipindahkan ke ward kanak-kanak, mendengar kisah-kisah seram daripada rakan-rakan sekerjanya tentang penunggu yang dikatakan menghantui ward tersebut. Walaupun pada mulanya Nurul tidak mempercayainya, dia tetap merasa sedikit cemas apabila terpaksa bekerja pada waktu malam. Malam pertama Nurul bertugas seorang diri di ward kanak-kanak, suasana agak sunyi. Hanya beberapa pesakit kecil yang masih berjaga, kebanyakannya sudah tidur. Nurul menjalankan tugasnya seperti biasa, memastikan semua pesakit dalam keadaan baik dan memberikan obat mengikut jadwal. Ketika sedang memeriksa salah seorang pesakit, Nurul terdengar suara ketawa halus dari ujung koridor. Dia menoleh, tetapi tiada sesiapa di sana. Menganggap itu hanyalah hayalannya, dia meneruskan tugasnya. Namun, suara ketawa itu terus kedengaran. Semakin lama semakin jelas Nurul merasa seram sejuk. Dia memberanikan diri untuk berjalan ke arah suara tersebut. Sampai di ujung koridor, dia melihat bayangan seorang kanak-kanak berdiri di sana. Namun, apabila dia menghampiri, bayangan itu hilang begitu sahaja. Hatinya berdebar-debar, tetapi dia coba untuk tidak panik. Beberapa malam berikutnya, Nurul mengalami gangguan yang lebih kerap. Dia sering melihat penampakan seorang kanak-kanak kecil berlari-lari di sekitar wad. Tetapi apabila dia mengejarnya, tiada sesiapa di situ. Ada kalanya, dia terdengar suara tangisan dan ketawa di tengah malam, yang membuatkan bulu romanya meremang. Rakan-rakan sekerjanya turut berkongsi pengalaman yang sama. Mereka sering melihat kelibat kanak-kanak di cermin, barang-barang bergerak sendiri, dan suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan. Gangguan ini berlaku hampir setiap malam, membuatkan mereka merasa tidak selesa dan takut. Nurul akhirnya bertanya kepada seorang juru rawat senior, Kak Lina, tentang gangguan tersebut. Kak Lina menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu, ada seorang kanak-kanak perempuan bernama Aina yang meninggal dunia di ward itu. Aina adalah seorang pesakit leukemia yang sangat ceria dan disayangi oleh semua juru rawat dan dokter. Walaupun mereka telah mencoba sedaya upaya untuk menyelamatkannya, Aina tidak dapat bertahan. Sejak kematiannya, ramai yang percaya bahwa rohnya masih menghantui ward kanak-kanak itu. Aina dikatakan sering bermain-main dan menjaga pesakit-pesakit lain di ward tersebut. Nurul merasa sedih mendengar kisah Aina dan mula memahami bahwa mungkin roh Aina hanya ingin berinteraksi dengan mereka. Namun, rasa takut tetap menguasai dirinya. Suatu malam, ketika dia sedang bertugas, gangguan yang dialaminya menjadi semakin intensif. Semua lampu di wad tiba-tiba terpadam, dan suasana menjadi gelap gulita. Dia mendengar suara tangisan yang kuat dan melihat bayangan kanak-kanak berlari ke arahnya. Nurul merasa sangat takut, namun dia tahu dia perlu berbuat sesuatu. Dengan hati yang berdebar-debar, dia mula membaca doa dan meminta perlindungan daripada Allah. Setelah kejadian itu,
Nurul berbincang dengan rakan-rakannya dan mereka memutuskan untuk mengadakan majelis tahlil dan doa selamat untuk Aina. Mereka mengajak seorang ustaz untuk memimpin majelis tersebut dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran di seluruh wad kanak-kanak. Majelis tersebut berlangsung dengan penuh khusyuk dan harapan agar roh Aina tenang dan tidak lagi mengganggu mereka. Mereka berdoa agar Aina ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan diberi ketenangan. Selepas majelis doa tersebut, gangguan di wad kanak-kanak berkurangan dengan ketara. Nurul dan rakan-rakannya tidak lagi mengalami gangguan yang menakutkan. Suasana di wad kembali ceria dan tenang. Mereka percaya bahwa roh Aina akhirnya mendapat ketenangan yang dicari-carinya. Namun, setiap kali mereka melihat barang-barang kecil seperti mainan bergerak sendiri atau mendengar bunyi ketawa halus, mereka akan tersenyum dan menganggap itu sebagai tanda bahwa Aina masih berada di situ, menjaga dan melindungi mereka dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Nurul dan rakan-rakannya meneruskan tugas mereka dengan lebih bersemangat. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada setiap pesakit kecil di wad kanak-kanak. Pengalaman dengan penunggu tersebut mengajar mereka untuk lebih menghargai setiap nyawa dan sentiasa berdoa untuk kesejahteraan semua pesakit. Mereka juga lebih berwaspada dengan kehadiran makhluk halus dan berusaha untuk menjaga kebersihan rohani dan fisikal mereka. Kisah Aina menjadi satu peringatan yang indah bahwa kasih sayang dan kenangan tidak pernah hilang, walaupun seseorang itu sudah tiada. Kisah ini mengajar kita tentang pentingnya berdoa dan menjaga hubungan dengan Tuhan, terutama ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan. Ia juga mengingatkan kita bahwa kasih sayang dan kenangan dapat bertahan lama, dan roh seseorang mungkin masih berada di sekeliling kita, menjaga dan melindungi dengan cara mereka sendiri. Para pekerja di wad kanak-kanak Hospital Sejahtera akan terus mengenang Aina dan berdoa agar dia tenang di alam sana. Kisah ini akan menjadi sebahagian daripada sejarah wad kanak-kanak itu, mengingatkan mereka tentang pentingnya kasih sayang dan keikhlasan dalam menjaga pesakit-pesakit mereka. Azman adalah seorang pegawai keselamatan yang bekerja di Hospital Sejahtera, sebuah hospital besar di tengah-tengah bandar. Azman telah bekerja di hospital itu selama lebih dari 10 tahun. Tugasnya adalah untuk memastikan keselamatan semua pesakit, pelawat, dan pekerja hospital, terutama pada waktu malam satu malam. Ketika Azman sedang membuat rondaan rutin di sekitar hospital, dia terdengar suara tangisan yang perlahan. Suara itu datang dari arah wad bersalin. Pada mulanya, dia menganggap itu adalah suara seorang ibu yang baru melahirkan atau mungkin bayi yang menangis. Namun, apabila dia menghampiri wad tersebut, suara tangisan itu hilang. Azman memeriksa setiap bilik di wad bersalin tetapi tidak menemui apa-apa yang luar biasa. Semua ibu dan bayi berada dalam keadaan tenang. Dia berasa hairan tetapi mengabaikan perkara itu dan meneruskan rondaan. Beberapa malam kemudian, Azman mendengar suara tangisan yang sama ketika sedang membuat rondaan di kawasan yang sama. Kali ini, suara itu lebih jelas dan berterusan. Azman merasa seram sejuk dan terus menuju ke arah suara tersebut. Seperti sebelumnya, apabila dia menghampiri, suara itu hilang. Azman mula merasa tidak tenang. Dia bertanya kepada rakan-rakan sekerja jika mereka pernah mendengar suara tangisan itu, tetapi tiada siapa yang mengalaminya. Azman mula berpikir jika mungkin dia hanya berhalusinasi karena keletihan. Suatu malam, ketika Azman sedang berehat di bilik kawalan keselamatan, seorang pekerja pembersihan bernama Pak Mat mendekatinya. Pak Mat adalah seorang pekerja lama di hospital itu dan sangat dikenali karena sering berkongsi cerita-cerita lama. Azman memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Mat tentang suara tangisan yang didengarinya. Pak Mat menghela nafas panjang dan mula menceritakan kisah lama. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang ibu muda yang melahirkan anak di wad bersalin hospital itu. Namun,
Bayi tersebut meninggal dunia sebaik sahaja dilahirkan. Ibu muda itu tidak dapat menerima kenyataan dan setiap malam dia akan menangis di wad bersalin, meratapi kehilangan anaknya. Beberapa minggu kemudian, ibu muda itu ditemui mati dalam keadaan tergantung di dalam bilik mandi wad bersalin. Sejak dari itu, ramai pekerja hospital mendakwa mendengar suara tangisan yang misteri pada waktu malam, terutamanya di sekitar wad bersalin. Selepas mendengar cerita Pak Mat, Azman mula merasa seram. Setiap malam, dia terus mendengar suara tangisan itu, dan semakin lama semakin kuat. Suara itu tidak hanya terbatas di wad bersalin, tetapi juga mula kedengaran di koridor dan bilik-bilik lain di sekitar hospital. Azman mula merasa tidak tenang dan takut untuk membuat rondaan sendirian. Dia kerap kali merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang atau melihatnya dari kejauhan. Walaupun dia coba untuk mengabaikan perasaan itu, ia tetap menghantuinya. Azman akhirnya memutuskan untuk berbincang dengan pihak pengurusan hospital tentang gangguan yang dialaminya. Pihak hospital memanggil seorang ustaz untuk membantu menangani masalah ini. Ustaz tersebut datang dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran di sekitar wad bersalin dan kawasan-kawasan lain yang sering diganggu. Selain itu, pihak hospital juga mengadakan majelis tahlil dan doa selamat untuk roh ibu muda dan bayinya. Mereka berharap agar roh mereka tenang dan tidak lagi mengganggu. Selepas majelis doa dan upacara ruqyah, gangguan mula berkurangan. Azman dan rakan-rakannya dapat bekerja dengan lebih tenang tanpa diganggu oleh suara tangisan misteri. Namun, Azman tetap berjaga-jaga dan sentiasa berdoa untuk perlindungan setiap kali membuat rondaan malam. Beberapa bulan berlalu, dan gangguan suara tangisan kembali muncul. Azman mula merasa putus asa karena gangguan itu tidak hilang sepenuhnya. Suara tangisan itu menjadi semakin kuat dan kerap, sehingga mengganggu rutin malamnya. Azman akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kisah ibu muda dan bayinya. Dia mendapati bahwa walaupun telah diadakan majelis doa, roh ibu muda itu masih tidak tenang karena kematiannya yang tragis dan tidak bersebab. Dengan bantuan seorang ustaz yang lebih berpengalaman, Azman dan pihak hospital mengadakan majelis tahlil yang lebih besar dan khusus untuk ibu muda tersebut. Ustaz itu juga memberikan nasihat kepada Azman dan rakan-rakannya untuk sentiasa menjaga kebersihan rohani dan berdoa bagi keselamatan mereka. Selepas majelis tersebut, suara tangisan misteri itu hilang sepenuhnya. Azman dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan tidak lagi diganggu oleh suara-suara aneh. Dia merasa lega dan bersyukur karena gangguan itu akhirnya dapat diatasi. Kisah ini memberi pengajaran kepada Azman dan semua pekerja hospital tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan dan sentiasa berdoa untuk keselamatan. Ia juga mengingatkan mereka tentang kehadiran alam gaib dan keperluan untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Pengalaman ini akan terus menjadi kenangan dalam hidup Azman, mengajarnya tentang keberanian dan kepentingan doa dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan oleh logik akal. Bilik mayat di Hospital Sejahtera terletak di bahagian belakang bangunan utama, jauh dari kesibukan wad dan pejabat. Tempat itu sering sunyi dan sepi, hanya didatangi oleh pekerja-pekerja tertentu yang menjalankan tugas mereka. Bagi kebanyakan pekerja hospital, bilik mayat adalah tempat yang dihindari karena suasana seram dan cerita-cerita mistik yang sering dikaitkan dengannya. Aiman adalah seorang pembantu perubatan yang baru sahaja ditugaskan di bilik mayat. Dia adalah seorang yang tenang dan tidak mudah takut dengan cerita-cerita seram. Tugasnya adalah untuk membantu dalam proses pengurusan jenazah, termasuk melakukan pemeriksaan postmortem dan memastikan bilik mayat sentiasa bersih dan teratur. Pada malam pertama, Aiman bertugas sendirian di bilik mayat. Suasana sunyi dan sepi. Dia merasa sedikit tidak selesa tetapi coba untuk mengabaikannya. Dia memeriksa senarai tugasnya dan mula menjalankan kerja dengan tekun.
Ketika Aiman sedang membersihkan bilik postmortem, dia mendengar bunyi langkah kaki di luar pintu. Dia berpikir mungkin ada rekan sekerja yang datang, tetapi apabila dia membuka pintu, tiada sesiapa di luar. Dia kembali ke dalam bilik dan meneruskan tugasnya. Tetapi bunyi langkah kaki itu berulang kali kedengaran. Aiman mula merasa seram sejuk. Dia memberanikan diri untuk memeriksa seluruh bilik mayat, tetapi tiada siapa di situ. Bunyi langkah kaki itu seolah-olah menghantui setiap langkahnya, membuatkan dia merasa tidak tenang. Malam berikutnya, Aiman mengalami gangguan yang lebih menakutkan. Ketika sedang memeriksa jenazah, dia melihat bayangan hitam bergerak di sudut mata. Pada mulanya, dia menganggap itu hanyalah bayangannya sendiri, tetapi bayangan itu muncul lagi dan kali ini lebih jelas. Bayangan itu kelihatan seperti seorang lelaki tinggi yang berdiri di sudut bilik. Aiman memberanikan diri untuk mendekati bayangan tersebut, tetapi ia hilang begitu sahaja. Dia merasa bulu romanya meremang dan jantungnya berdegup kencang. Dia segera menyelesaikan tugasnya dan keluar dari bilik mayat dengan perasaan cemas. Aiman mula mendengar cerita-cerita dari rekan-rekan sekerjanya tentang bilik mayat. Mereka memberitahu bahwa beberapa tahun yang lalu, seorang pekerja bilik mayat bernama Pak Hasan meninggal dunia secara tiba-tiba di situ. Pak Hasan adalah seorang yang sangat berdedikasi dan sering bekerja lebih masa, namun kematiannya yang misteri menimbulkan pelbagai spekulasi. Selepas kematian Pak Hasan, ramai pekerja bilik mayat mendakwa melihat kelibatnya di sekitar bilik mayat. Ada yang mendengar suara-suara aneh dan merasakan kehadiran yang menakutkan. Cerita-cerita ini membuatkan Aiman semakin gelisah. Namun dia coba untuk tidak terlalu memikirkannya. Gangguan di bilik mayat semakin menjadi-jadi. Aiman kerap kali melihat bayangan Pak Hasan dan mendengar suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan. Ada kalanya, dia merasa seperti ada seseorang yang menyentuh bahunya atau berbisik di telinganya. Semua ini membuatkan Aiman sukar untuk menjalankan tugas dengan tenang. Aiman memberitahu ketua jabatan tentang gangguan yang dialaminya. Ketua jabatan, Dr. Zulkifli, adalah seorang yang memahami dan mengambil serius aduan tersebut. Beliau memutuskan untuk mengadakan sesi ruqyah di bilik mayat untuk menenangkan keadaan dokter. Zulkifli memanggil seorang ustaz yang berpengalaman untuk menjalankan sesi ruqyah di bilik mayat. Ustaz tersebut membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berdoa agar roh Pak Hasan tenang dan tidak lagi mengganggu. Seluruh kawasan bilik mayat disucikan dengan air yang telah dibacakan doa. Selepas sesi ruqyah, gangguan mula berkurangan. Aiman dan rakan-rakannya dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang dan tanpa rasa takut. Suasana di bilik mayat menjadi lebih tenang dan damai. Walaupun gangguan berkurangan, Aiman tetap berjaga-jaga. Dia sentiasa berdoa dan membaca ayat-ayat suci setiap kali memasuki bilik mayat. Rakan-rakannya juga mula melakukan perkara yang sama, berharap agar roh Pak Hasan mendapat ketenangan sepenuhnya. Aiman merasa lega karena dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pengalaman ini mengajarnya tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan dan sentiasa berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan rohani. Aiman dan rakan-rakannya memutuskan untuk mengadakan majelis tahlil khas untuk Pak Hasan. Mereka mengajak ahli keluarga Pak Hasan dan rakan-rakan sekerja lain untuk turut serta. Majelis tersebut berlangsung dengan penuh khusyuk, dan mereka berdoa agar roh Pak Hasan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Selepas majelis tersebut, gangguan di bilik mayat hilang sepenuhnya. Aiman dan rakan-rakannya merasa bersyukur karena dapat membantu menenangkan roh Pak Hasan dan memperbaiki keadaan di bilik mayat. Kisah ini memberi pengajaran kepada Aiman dan semua pekerja hospital tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan dan sentiasa berdoa untuk kesejahteraan rohani. Ia juga mengingatkan mereka tentang kehadiran alam gaib dan keperluan untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada.
Pengalaman ini akan terus menjadi kenangan dalam hidup Aiman, mengajarnya tentang keberanian dan kepentingan doa dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan oleh logik akal. Aiman akan terus menjalankan tugasnya dengan lebih bersemangat, dan kisah ini akan menjadi sebahagian daripada sejarah bilik mayat Hospital Sejahtera.